Ini adalah tutorial crew pre-joining checklist, personal document dan certificates. Semasa melayari Facebook, contohnya HR Fleet Crewing Malaysia, anda mendapati ada kekosongan kerja yang bersesuaian dengan kelayakan dan mendapati pengalaman kerja anda. Kemudian, anda menghantar CV ke email yang diberikan dan memohon pekerjaan tersebut. Selepas itu, anda mendapat panggilan daripada crewing dan ditanya, dokumen valid tak? Apakah yang dimaksudkan dengan dokumen yang valid? Ini adalah interface ataupun antarmuka untuk crew pre-joining checklist dalam bentuk Excel. Ingin menjadi pelaut di Malaysia, 3 requirement yang perlu anda patuhi iaitu daripada Jabatan Laut, Flag Requirement, IMO, International Maritime Organization dan Offshore Requirement. Ini adalah crew pre-joining checklist yang biasa digunakan pakai oleh crewing. Anda cuma perlu mengisikan maklumat, nama, rank, date of briefing, base joining, coverall size, safety boot size dan nearest airport ataupun airport yang terdekat. Apa yang dimaksudkan dengan flag requirement? Flag requirement adalah seperti berikut. IC akan di-scan depan belakang. Pasport hendaklah diperbaharui selama 5 tahun supaya anda tidak terlepas pandang. Walaupun bekerja di perairan Malaysia, pasport masih diperlukan untuk work permit dan basic clearance. Pastikan ada 6 helai kosong dan validity selama setahun. Jika kurang, haruslah diperbaharui. Kad pelaut pula valid selama 5 tahun, Marine Medical valid selama 2 tahun dan bagi pelaut asing perlu memohon COR. Bagi STCW pula, basic seperti Designated Security Duties, Basic Training, Ship Security Awareness untuk semua kru, Ship Security Officer untuk Master dengan Chief Officer, Advanced Firefighting. Maklumat ini hanya dikemas kini cuma sekali saja, kecuali kalau sertifikat ataupun medical anda yang expired dan sudah di-renew. Bagi STCW, iaitu Basic Training, Designated Security Duties, Ship Security Awareness untuk semua kru, Ship Security Officer untuk Master dan Chief Officer, Advanced Firefighting, Survival Craft, Medical First Aid, Bridge Resource Management dan Engine Resource Management pula untuk pegawai. Leadership and Management Skill adalah untuk pegawai senior, ARPA, RADA, GOC dan ECDIS untuk pegawai deck. Manakala Medical Care adalah untuk Master dan Chief Officer. Shipboard Catering Management, CERT adalah untuk cook bekerja di atas kapal yang melebihi 10 orang. Ini adalah requirement untuk offshore. T-BOSET iaitu Tropical BOSET dan Medical Offshore yang biasanya kita panggil sebagai Medical Petronas adalah wajib. Rigging Slinging dan Rigger Training adalah wajib untuk semua deck. Banksman untuk bosun di atas kapal yang dicatat oleh Shell. FRC CERT untuk kapal yang mempunyai fast rescue boat. Coxswain wajib untuk deck rating, charter di under Exxon. Ship Handling pula untuk Master dan Chief Officer. Loss Prevention System untuk semua kru yang bertugas di atas kapal Exxon. Kru yang bekerja di atas kapal Exxon juga diperlukan untuk membuat background screening ataupun walaupun cook sudah mempunyai shipboard catering management, cert requirement daripada IMO, food handling juga wajib ada. Permit to work diwajibkan untuk Master, Chief Officer, bosun dan crane operator. EOSP diperlukan untuk bertugas di atas kapal charter Petronas, PCSP, Shell Passport untuk charter Shell dan Safety Passport untuk charter Hibiscus. Bagi dokumen lain yang diperlukan adalah seperti Crew Agreement, MARDEP Crew Contract Agreement yang boleh diperoleh daripada website. Untuk bekerja di atas kapal merchant hanya perlu mematuhi flag dan STCW requirement sahaja. Manakala untuk bertugas di atas kapal offshore memerlukan anda mematuhi ketiga-tiga requirement tersebut iaitu flag requirement, iaitu Jabatan Laut, STCW certificate dan juga offshore requirement. Crew pre-joining checklist ini anda boleh download melalui link yang saya letakkan di bawah nanti. Anda boleh download untuk memudahkan anda menyemak
personal document dan certificate. Ini ada sedikit cara untuk anda update. Saya mengambil contoh diri sendiri. Untuk saiz coverall, anda akan letak saiz coverall anda. Contohnya L dan safety boot bersaiz 7. Airport yang paling dekat dengan rumah anda, contohnya macam sekiranya anda tinggal di Ampang, di sekitar Ceras, di kawasan Selangor, KLIA adalah yang paling dekat. Dan untuk bahagian flight requirement, sebenarnya ini adalah di bahagian day left ni adalah mempunyai formula sebenarnya, dan anda hanya perlu untuk masukkan validity setiap dokumen anda. Sebagai contoh, untuk pasport anda boleh masukkan validity. Kita mengambil contoh 20 Disember 2025. Secara automatik akan berubah menjadi 5 tahun. Ini adalah day left. Dan bahagian today ni adalah sebenarnya adalah hari ini, today. Dan bahagian today akan berubah setiap hari, dan bahagian days left ini juga akan berubah mengikut berapa validity yang tinggal. Begitulah seterusnya untuk dokumen yang lain. Seperti kita mengambil beberapa contoh lagi. SIM card yang valid selama 5 tahun, kita akan letak untuk marine medical valid selama 2 tahun. So kita akan letak sebagai ini adalah contoh dia. Bila anda update bahagian validity, automatic akan berubah. Ini adalah berapa bulan yang tinggal. So ini akan memudahkan untuk anda menyemak dokumen dan setiap validity yang ada di dalam pre-joining checklist anda. Begitulah anda untuk update yang seterusnya. Semoga tutorial ini bermanfaat.